Bila kita kata ceramah kesihatan, ramailah nak mula menyalin ni, dah buka buku ni nak menyalin dengan harapan nak dapat tips makan sihat Doktor tu, takkanlah dia tak tahu tips makan sihat. What do you mean dia makan sedap? Bila kita nak bercakap, cuba kita fikir sejenak. Apakah dia ini tak ada kesedaran penyakit? Cuba kita berfikir. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu hari ini, kalau hari ini anda masuk ke bilik ini dengan harapan nak salin 2 juta petua daripada saya boleh bagi tahu saja, anda buang dakwat, buang kertas, buang masa sahaja. It will not lead to anything. Sebab anda tak faham the underlying causes. Hari ini kalau nak salin petua, search saja dekat Google, YouTube, Facebook. Tips makan sihat, tips turun kolesterol, tips turun darah tinggi, tips makanan sunnah, tips makan untuk gout, tips makan untuk resdung. Berlampak-lampak keluar. Itu yang ramai orang dah buat. Semalam saya dah bincang dekat Masjid Glen Mary. Saya dah cakap, tu yang datang beberapa orang lagi tu, datang balik kan, sebab dia orang dah rasa bahawasanya banyak benda dah anda lakukan sebelum ini, dengan ambil minyak zaitun, ambil cuka apple, cuka tin, dengan ambil jamu, ambil herba, subhanallah, tetapi masih lagi tak turun-turun berat. Dan satu lagi, kebanyakan orang perempuan suka blame. Dia kata, kita ni gemuk perut sebab dah berumur. Satu, suka guna istilah ini. Yang kedua, kita ni buncit perut sebab kita ni dah anak ramai. Tanpa mereka sedar, dua statement itu seolah-olah anda menunding jari kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia merasakan bahawa, saya ni buncit perut sebab saya tua. No. Siapa cakap you buncit perut because of you tua? Sebab kita jahil. Dan itulah saya dulu. Saya dulu pun gemuk. Saya mengaku. Sebab apa? Sebab saya juga jahil juga dulu. Jadi manusia ni kita bermula daripada jahil dulu. Sebab kita tak tahu. It's not because of beranak. It's not because of you berumur. Dan notice or not, ramai orang bila cakap tentang nak jaga makan, dia pantang nak dengar. Especially kaum-kaum Adam. Nah, tak payahlah nak dengar. Tu yang rumah sebelah tu tak ada jaga makan, elok-elok je dia duduk. Tu yang rumah sebelah tu makan ubat, elok-elok je dia duduk. Betul tak? Hari ini saya nak bagi tahu kepada anda kenapa saya begitu serius mendidik anak-anak murid saya yang sejati. Saya sebut perkataan tu. Saya bukan simply didik, simply ke mana-mana. Saya fokus kepada anak murid sejati saya. Dengan bersungguh-sungguh saya mendidik mereka. Kenapa? Sebab saya dah bagi tahu, hari ini anda nak jaga makan bukan sebab takut penyakit. Ini yang ada dalam kepala. Takut penyakit, takut sakit, takut gemuk, takut tak boleh pergi melancong, takut sakit lutut. Dalam kepala kita nampak yang tu. Tapi dalam hati saya tak nampak yang tu. Sebab apa saya begitu bersungguh-sungguh? Sebab hari ini pemerhatian saya, walaupun orang itu usia 60, dalam keadaan gemuk macam mana pun, dia masih lagi boleh meneruskan hidup. Maknanya dia nampak okey je, tak ada apa-apa. So kenapa kita ni nak sibuk-sibuk sangat suruh dia tukar, ubah makanan? Betul tak? Jadi sebenarnya saya bagi tahu hari ini kenapa saya begitu bersungguh-sungguh. Salah satu sebab adalah saya nak kongsi dengan anda, pemakanan merupakan punca kepada emosi kita yang tidak stabil. Ini yang saya nak share. Hari ini saya nak kongsi tagline, makanan punca perceraian. Mungkin anda terkejut. Makanan punca perceraian? Saya ada satu mutawif ustaz. Saya tak nak sebut nama dia. Usia ustaz belum sampai 28. Dia mutawif muda. Dia adalah tahfiz juga. Baru kahwin tak sampai 2 tahun sudah bercerai. Subhanallah. Dan apabila saya buat perkongsian ini, tersentap di hati dia. Maka apa yang dia cakap benar. Saya kata apa? Ini bukan, perceraian ni bagi saya adalah benda yang sangat serius ya. Tetapi hari ini tak sampai peringkat perceraian.
Perasan tak? Ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada dekat rumah pun dah tak mesra. Ibu dengan anak pun dah tak bercakap. Adik-beradik pun bergaduh-gaduh macam nak bunuh-bunuh kat dalam rumah. Wasangka buruk pada orang sebelah, wasangka buruk pada sahabat, wasangka buruk pada orang lain. Ini berpunca dari pemakanan. Ni nak kongsi ni. Cakap dekat orang sebelah. Jadi hari ini jaga makan ni untuk apa? Jadi benar Ustaz bagi tahu saya dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana apa? Allah SWT sudah berfirman, makan makanan yang halal, thayyib. Perkataan itu tidak boleh diasingkan, ya. Tapi hari ini manusia asingkan dia. Saya nak bagi contoh. Kenapa yang saya cakap manusia asingkan perkataan halal dan thayyib? Dan yang seterusnya, dalam ayat yang sama, janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Maka kenapa Allah meletakkan syaitan dan makanan di dalam satu ayat? Tepat sekali, apabila kita makan makanan yang tidak baik, badan kita akan radang dan musnah. Dan ketika itulah emosi kita, kawalan emosi kita, kelenjar yang mengawalnya akan runtuh. Di situlah menyelinapnya syaitan yang akan menghasut untuk kita berpecah belah sehingga berlaku pembunuhan. Baru-baru ni ada polis, saya buat ceramah di bahagian penjara polis, ya. Dia baru inform saya, anak bunuh ibu sumbat dalam tangki najis. Maka saya tak pelik itu yang berlaku. Mak ayah bunuh anak, anak bunuh mak. Ini yang terjadi. Ini yang saya nak kongsi. Okey, itu satu. Dan yang seterusnya saya nak kongsi juga kepada anda. Hari ini jangan jangan rush, ya. Jangan tergopoh-gopoh untuk menyalin petua. Kerana apa? Kerana sebenarnya anda tidak faham yang daripada awal punca ini. Sebenarnya setelah anda faham punca ini, anda akan nampak sebenarnya, ya Allah, orang kata amalan anda tak akan degil lagi. Sebab kalau nak kata makanan sihat hari ini, jangan makan masin, makanlah sayur buah lebih, ya. Makanlah benda-benda, janganlah makan fast food, janganlah makan benda-benda yang berawet, berperwarna. Saya rasa basic saja, benda tu semua orang dah tahu. Tapi notice kenapa hari ini masih lagi makan, masih lagi berdegil. Sasah dah jangan makan banyak sangat char kway teow, roti canai itu, makan lagi. Jangan banyak makan kuih, makan lagi. Jangan makan benda manis, makan lagi. Nampak tak? Jadi hari ini, pada saya langsung tak pelik berlaku situasi begitu. Kalau ada orang cakap, dia tu degil, tak nak jaga makan. Betul tak? Jadi dua benda saya nak highlight di sini. Dia bukan degil. Apa yang terjadi adalah dia tak faham. Sebab tu saya cakap, hari ini saya suka guna analogi ini. Kalau orang dekat luar sana hari ini, dia tahu intipati Al-Quran 604 muka surat ini dengan komplit terjemahan. Anda rasa dia masuk Islam tak? Orang bukan Islam kat luar. Rasa masuk ke tak? Rasa dia solat tak 5 waktu? Ustaz bagi tahu saya, kurang daripada 20% rakyat Melayu Islam solat 5 waktu. Tak payah cakap yang kat luar, yang kat dalam ni. Kenapa dia tak buat? Sebab dia tak, dia tak sampai peringkat faham. Jadi kita ni sibuk cakap petua, ucap 2 kalimah syahadah, puasa, zakat, buat haji. Tak guna, you do explain who buat apa. Yang tu dia dah termaktub. Tapi betul tak ada orang tak buat benda tu? Betul ke tak? Betul. Jadi buat apa hari ini saya nak bagi tahu lagi 5 benda tu yang anda dah tahu. Saya nak bagi tahu kepada anda kenapa orang tak buat. Bila saya bagi tahu yang tu, saya pasti anda akan buat. Setuju tak? Setuju tak hari ini perkongsian kita akan berbincang benda ni? Jadi hari ini agenda kita ini yang kita nak bincangkan. Bukan salinan tips petua. Jangan makan masin, jangan minum gula, jangan makan manis. Semua dah tahu. Setuju atau tidak? Doktor sakit, dentist saya sakit, profesor saya sakit. Takkanlah diorang ni bukan jenis tahu, betul tak? Jadi itu yang kita nak kongsi. Tetapi saya selalu bagi tahu kerana saya memahami jasa doktor, ya. That's why saya kata saya lah orang yang paling gembira untuk membantu mereka sebab saya faham. Jadi tolong jangan mengata mereka,
Ya, ni saya nak beritahu. Okey, dan anda dah faham dah dekat situ apa yang kita nak bincangkan lagi. Okey. Next saya nak bercerita sedikit tentang mitos. Kita pergi cepat. Mitos. Pertama faham dulu apa yang telah dilakukan. First bila cakap nak sembuh penyakit, nak kuruskan badan, manusia dalam kepala ni dia nampak tempoh. Bila saya boleh sembuh gout? Berapa lama saya boleh kurus? Dia nampak satu tempoh tu yang dia kena buat. Dengan erti kata lain, ibarat nak masuk syurga ni, kita kena solat 10 tahun sudah. Tahun ke-11 tu tak payah solat dah. Dah cukup dah tu untuk masuk ke syurga. Tu maksud dia, analogi yang saya nak bagi. Saya cakap no. Kalau anda ada niat begitu, sebab itulah ramai orang hari ini anda nampak, dia pergi jogging. Lepas 2 minggu berhenti jogging dah. Beli alat senaman. Lepas 1 minggu gantung kain tuala. Nampak tak? Istiqomah itu tidak akan ada dalam diri dia. Sebab dia nampak satu timeline saja. There's a timeline yang dia nampak. Sama juga wanita yang dalam pantang lepas beranak. Saya cukup tak suka kalau saya jumpa mana-mana orang yang dalam pantang beranak, dia mengira hari dia nak habis pantang tu bila. Subhanallah. Waktu saya dalam pantang, saya tak pernah mengira. Saya tak pernah tahu saya berapa hari lagi nak habis pantang. Tapi hari ni, wanita kita count down. 4 hari lagi, 3 hari lagi, 2 hari lagi. Wah, merdeka. Saya cakap, what is this? To me, time saya berpantang dengan time saya tak berpantang, cara makan saya sama. Sebab itu saya tak ada istilah pening dalam pantang, mengantuk. Anak saya menyusu tanpa sebarang susu formula. Tak pakai langsung. Walaupun saya bekerja, dekat luar. Saya tak kerja dekat office. Saya bekerja atas jalan raya. Anak tak bawa. Macam mana boleh menyusu penuh? Nampak tak? Saya travel night flight, turun night flight. Outstation here and there. Imagine that. Sebab apa? Saya faham. Ini yang nak cerita. Kita duk sibuk cakap kat dia, menyusu penuh, engkau jangan campur. Kita duk sibuk suruh dia. Sekarang ni dia tak boleh nak buat. Sebab dia tak faham. Kenapa? Apa yang ada dalam air susu? Betul tak? Sebab saya faham apa yang ada dalam air susu itu. That's why saya tak akan bagi satu sebab tak nak menyusu. So hari ini itu yang kita akan bincangkan. Jadi mitos apa lagi yang anda buat? Dia cakap tak nak makan nasi. Ramai. Dia tak nak makan nasi. Sekali saya tengok makan roti, makan biskut, makan kek. Pelik betul. Tak nak minum ais batu sebab dia cakap ais batu beku lemak. Kita bagi air mendidih dekat dia. Cair tak lemak dia. Lagi ada yang cakap apa? Sapu krim panas. Nak cair lemak. Saya kata rendam 4 malam dalam krim pun tak hilang lemak tu. Dahlah lemak lada, krim lada, krim halia, krim lengkuas, macam-macam jenis krimnya sapu. Saya cakap, kenapa kau sapu krim halia, kau makan halia tu? Ya juga tak faham konsep. Okey, lagi apa yang dia buat? Minum kopi, minum jamu, minum akar kayu. Ini yang banyak berlaku. Saya kata, saya tidak downgrade ilmu nenek moyang kita. Dia kata minum kacip Fatimah. Sekali saya tanya, boleh tak lukis bentuk pokok kacip Fatimah kat saya? Terpinga-pinga. Tak tahu pun apa benda. Tu satu. Dan saya tanya balik soalan, adakah kita kena penyakit dan kita gemuk sebab kita tak minum kopi, akar kayu dan jamu tadi? Cuba jawab. Adakah badan saya rosak sebab saya tak minum jamu? Badan saya rosak sebab apa? Badan saya jadi gemuk sebab apa? Yes. Why you go and solve with herbal akar kayu? Malah ada yang solve dengan aromaterapi. I cannot accept. I'm so sorry. Saya terpaksa memberitahu anda benda yang jujur. I have to tell you the truth. Anda nak saya jujur. Bila orang jujur, ramai orang benci dia tau.
Saya dalam hati, saya pujuk diri saya apa tahu? Saya kata, tak apa. You are okay. Nabi orang nak bunuh dia. Engkau ni tak sampai lagi peringkat orang nak bunuh engkau. He is telling the truth. Zakir naik, orang ada tak kalau boleh nak bom dia? Betul tak? Tapi dia cakap apa? Dia cakap apa? Dia bagi tahu kebenaran. So hari ni saya nak bagi tahu kepada anda juga kebenaran. Mungkin anda dengar, anda rasa tak suka. Betul tak? Manusia tak suka tahu dengar kebenaran. Tapi saya cukup suka. Saya suka dengan kebenaran walau dia perit. This is very painful. You dah buat macam-macam dan duit you dah habis. You beli akar kayu nenek moyang macam-macam. You minum kopi 3-in-1, tongkat Ali, kacik Fatimah, kopi tegang, kopi abang sayang, kopi tak tidur, kopi bagi kuat, kopi tenaga. Macam-macam bentuk yang you buat yang you tidak sedar dia memusnahkan badan. Especially warga lelaki, saya nak berpesan tolong jangan ambil apa-apa yang berkonsep penguat batin. Ini ramai. Anda tidak sedar apa yang berlaku, which I am going to share with you all. Lagi apa yang dia buat? Ini banyak juga buat puasa. Buat puasa. Saya cakap puasa bagus. Puasa sangat bagus. Masalah yang berlaku, kita orang Islam sahur tak kena cara, berbuka salah cara. Itu yang tak ke mana-mana. Rugi yang sangat ketika bulan Ramadan itu. Di situlah kita sebenarnya dapat penyembuhan. Tetapi saya nampak Ramadan dan Syawal adalah bulan kemusnahan badan manusia sejagat. Saya nampak cara berbuka, saya tengok subhanallah cara berbuka puasa dan cara bersahur menjadikan waktu dia berpuasa itu adalah waktu dia penat, mengantuk, tidur tak larat. Jadi kalau pergi ke premis-premis waktu berpuasa senyap je, tak ada aktiviti. Semua orang macam letih, mengantuk, tidur tak larat, tak boleh fokus. Betul tak benda tu terjadi? Nanti cuba jemput saya time bulan puasa ceramah macam mana. Dia orang kata ceramah macam ni sampai pukul 6 sampai dia orang heran, betul ke dia ni berpuasa. Sekali saya cakap kat dia, apa yang saya sahur itu menjadikan seluruh hari sehingga ke tarawih. Sampai ke tarawih, orang kata sampai ke malam terakhir, you rasa fresh sangat-sangat. Ini tarawih sampai tersengguk-sengguk tarawih. Saya cakap betul kena berdiri tarawih kat situ. Ni nak bagi satu-satu nanti. Mohon bersabar. Bola kita akan faham. Dan satu lagi, ramai juga yang dia buat begini. Dia ambil ubat kurus, ubat bagi berak, ubat yang sekat selera. Ini memang larangan yang besar lah, yang saya nak melarang buat. Dan ada yang pakai bekung. Ini yang banyak yang juga buat. Pakai bekung, beli bekung, beli seluar-seluar ketat ni. Bekung lelaki pun ada sekarang. Saya nak bagi tahu, tolonglah, anda buncit perut bukan sebab tak pakai bekung. Sebab apa? Pandai jawab. Sekarang pandai jawab sampai masa anda tak buat apa yang saya cakap. Okay. Dan juga last yang anda buat apa lagi hari ini? Ni exercise macam saya cakap tadi. Badan kita jadi gemuk, jadi rosak. Adakah sebab kita tak exercise atau sebab kita tak tahu rahsia makan? Agak-agak yang mana datang dulu? Pandai menjawab. Tapi dia pergi selesai juga dengan benda lain. Nampak tak? Satu lagi yang buat bekam ni, satu lagi. Saya tak cakap bekam tak elok. Dia ada penyakit. Dia pergi selesai dengan buat apa? Bekam. Saya tanya, awak gauk, adakah sebab awak tak bekam atau sebab awak tak tahu rahsia makan? Agak-agak yang mana? Pandai jawab. Ini bukan saya yang cakap. Guru bekam datang berguru dengan saya sebab guru bekam terlalu sayu, hiba, sedih melihat pasien yang datang muka yang sama. Dia sampai tak larat. Sampai dia cakap, kalau dia nak ambil untung kan, tak payahlah nak sibuk-sibuk. Tapi dia cakap, no, ini saya dengan Tuhan. Dan saya tahu
orang yang saya buat bekam ni, dia sakit bukan sebab dia tak buat bekam. Bekam ini hanya assisting, dia membantu, melancarkan lagi. Contoh, you kereta, you upgrade, dia jadi lebih hebat. Badan kereta biasa je, tapi kita upgrade engine. Bekam ni macam contoh macam tu, you upgrade the engine. So kereta biasa akan jadi sangat hebat. Jadi kenalah buat bekam. Tapi kalau ada penyakit, jangan cuba sembuhkan dengan kalau kita duduk makan lagi benda-benda yang terlarang. Kebanyakan orang, notice or not, dia cakap macam ni. Dia kata pada orang gout. Siapa sini ada pengalaman gout? Saya nak bagi contoh dulu. Siapa ada pengalaman gout? Hands up. Tak ada orang. Ada angkat tangan. Kalau tak ada, saya tak nak cerita. Angkat tangan. Mana tangan tak nampak? Tak apa. Siapa yang dia rasa dia pernah deal dengan orang yang ada gout? Hands up. Okey. Ni saya nak cerita pada anda. Benda ni common ke tak? Kalau anda tak participate dengan saya akan turun ilmu yang pun kurang. Saya cakap, saya nak tengok participation daripada anda. Betul ke anda berminat ilmu ni? Tak nampak pun betul minat. Betul ke tak betul minat ilmu? Ni saya nak kongsi satu point yang pasal gout saja ni. Ramai orang bila dia gout, kebanyakan cakap apa? Jangan makan kacang, jangan makan daging, jangan makan seafood. Betul ke tidak? Jadi dalam kepala dia merasakan bahawa 3 komponen ini penyebab. Sebenarnya saya nak cakap bukan. 3 komponen itu bukan penyebab gout. Tapi jangan salah faham. Kalau dah kena gout, dia tak boleh makan. But that 3 things bukan penyebab. Tapi manusia tak tahu. So dia merasakan bahawa bila dah kena gout, jangan makanlah. Sebab kalau makan nanti kena gout. Betul tak? Sekarang ini saya nak bagi anda apa punca gout, supaya anda boleh menikmati makanan itu sampai mati. Dia kata jangan makan sotong, jangan makan udang. Saya cakap udang dengan sotong, siapa yang cipta? Allah yang cipta. Tapi sebenarnya saya nak cakap, gout anda sebenarnya kena pantang kari pap. Bukan kena pantang sotong, kena pantang kari pap. Terkejut orang. Apa pula kan? Dia tak nampak. Sebab itu hari ini orang tak sembuh penyakit ni. Yang jadi gout tu sebab kari pap, sebab kek, sebab kuih, sebab biskut. Itu penyebab gout. So je orang pun hairan, kenapa? Untuk pengetahuan anda, mereka yang datang jumpa saya tanya, saya gout teruk lah, saya nak makan apa? Saya tanya dia, awak tahu tak gout tu apa? Okey, sekarang saya nak tanya anda, gout tu apa? Yang tadi angkat tangan. Apa? Okey, anda uric acid. Apa uric acid? What is uric acid? Kita kaji sampai situ, kita berhenti. Sebab apa kita berhenti? Nampak tak? Sebab apa kita berhenti? Sebab kita tahu kita tak kena gout. Sebab kita rasa tak penting nak tahu benda ni. Sebab kita rasa tak terlibat dengan kita, tak payah kaji. Betul tak? Okey. Inilah yang menyebabkan hari ini manusia diserang oleh benda-benda macam ni. Sebab dia tak kaji. Macam saya kata, mungkin saya kena serang, saya tak tahu. Tapi saya kaji benda ni, bukan sebab saya nak settle masalah saya, tetapi sebab saya fikir, saya nak membantu orang lain yang ada masalah ni, especially sahabat keluarga yang tersayang. So, gout ni, dia datang daripada kepekatan uric acid yang tinggi. Uric acid, dia terbina daripada purines. Purines ini dia hadir dalam semua jenis makanan. Hampir kesemuanya ada. Bayam, cendawan, ikan, ayam, semua ada purines. So breakdown benda ni, dia akan, purines itu, dia punya breakdown akan hasilkan uric acids. Uric acids adalah antioksidan yang sangat hebat dalam badan kita, yang Allah dah jadikan untuk mengawal, menjaga, melindung organ kita sehebat vitamin C. Uric acid ini adalah antioksidan sehebat apa? Vitamin C yang anda rasa hebat anda makan. Tahu ke tak?
Tahu ke tak? Tak tahu. Betul tak? Okey, apa yang terjadi? Uric acid ini dia memekat. Kenapa? Sistem. No. Belum sampai lagi. Sistem pembuangan uric acid sudah tergendala. Allah dah jadikan badan kita ini komplit dan sempurna. Lebihan uric acid akan dibuang. Allah dah buat, dah perfect. Badan dah tahu dah, dia nak uric acid banyak ni je. Yang lebih, don't worry, saya tolong buang. Pembuangan itu, sistem apa? Buah pinggang. Dengan erti kata lain, apabila dah kena gaul, ini bererti buah pinggang kita sudah nyala siren merah. Jadi kita kena baca pula, okey, buah pinggang ini, dia dalam ni, okey, ada saluran darah halus yang dinamakan glomerulus. Jadi, saluran darah halus inilah yang akan menapis uric acid untuk dibuang. Apa yang terjadi? Sistem penapisan, katalah ini sistem penapisan. Saya buat lubang. Agak-agak apa yang terjadi dekat sini? Agak-agak apa yang terjadi? Keluar tak habuk? Okey. Itulah sistem buah pinggang orang gaul. Koyak. So, akan ada yang terperangkap, akan ada yang keluar sedikit. Esok makan lagi sotong, makan lagi udang, makan lagi ayam. Yang tu high purine components. Jadi apabila dia memekat, kebetulannya Allah jadikan dia membentuk kristal. Dulu saya kaji kristal. Kristal ni tak nampak tau. Kristal ni pula banyak bentuk. Masa tu kita orang ni X-ray kristal, hanya nak tahu dalam kristal ini ada zarah apa. Itu saya punya bidang dekat universiti. Saya dulu tak kaji tentang, if you can see from the slide here, ini manusia. Manusia daripada sistem daripada organ daripada tisu daripada sel daripada zarah. Dulu saya kaji yang ni je. Ini je yang saya kaji. Ini semua saya tak kaji. Ini semua doktor-doktor saya yang buat. So, apa yang terjadi? Kristal ini kebetulannya dia berbentuk begini. Dia berbentuk jarum. Needle-like crystals. Needle-like shapes. Dia berbentuk jarum. Dan kebetulan itu Allah jadikan jarum itu terbenam dekat sendi. Nampak tak Allah begitu sayang dekat kita? Kalau anda baca Asmaul Husna, anda akan sedar Allah maha besar, dia maha menyayangi, dia maha mengasihani. Dia buat benda ni untuk kita tahu bahawa ada kerosakan ke atas organ penting dalam sistem kita, supaya kita buat pembaharuan, pembaikian. Tapi tak, manusia ambil ubat tahan sakit. Tapi tak, manusia ambil ubat tutup struktur jarum ini supaya dia tak berbentuk jarum. Kalau berhenti makan ubat, jadi apa? Ubat gaul, dia seolah-olah topeng. Topeng, tahu topeng? Kita orang lain pakai topeng orang lain. Bila buang topeng jadi apa? Bila buang topeng jadi asal lah. Itu yang kena makan ubat sampai. Ini nak cakap. Dan ramai juga yang dengar ni, saya nak bagi tahu, tak semua akan boleh dapat kecapi perubahan. Sebab apa? Even saya cakap, even doktor, even datuk-datuk, datin-datin, menteri-menteri sekalipun sakit. Setuju ke tak? Walaupun duit dia banyak. Sebab berbalik kepada surah Al-Baqarah sekali lagi, ayat 269. Allah SWT berfirman, bukan saya.
Allah memilih orang tertentu untuk diberikan hikmah kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna. Sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Hanya orang yang beramal soleh, yang berakal sahaja akan mendapat pengajaran. Allah dah cakap. Jadi sebelum saya meneruskan perjuangan, sebelum saya meneruskan lagi perkongsian, eloklah saya berdoa dahulu. Semoga kita semua menjadi orang yang Allah pilih untuk diterima hikmah kebijaksanaan itu. Subhanallah. Kita sibuk nak salin petua, belum tentu lagi kita akan jadi orang yang akan buat. Belum tentu kita akan jadi orang yang istiqomah. Belum tentu kita akan jadi orang yang akan faham. Sebab apa? Sebab Allah memegang benda ni. Yang saya selalu rasa sebab saya dah banyak buat ceramah. Dah 3,000 orang dah ni mencapai. Dan saya nampak dah. Dan saya memujuk diri saya dengan ayat ini. Sebab ini adalah sort of like, saya rasa ini adalah kod rahsia Allah yang mana dia pegang atas asbab tertentu. Mungkin dia nak, ini kuasa dia yang mana dia nak manusia sedar bahawa awak ada jawatan, awak ada pangkat, awak ada wang ringgit. Belum tentu awak akan dapat hikmah ini. Betul tak? Jadi jangan sibuk nak menyalin petua. Ambil hikmah kebijaksanaan, bukan petua lagi. Okay, now you mula faham kenapa anak-anak murid saya semuanya berjaya. Sebab saya akan cerita daripada awal. Kalau kita tengok, perasan tak sini ada orang yang kena gastrik. Sebenarnya bukan sebut gastrik, sebenarnya kena sebut gastritis. Siapa sini ada masalah gastrik? Angkat tangan. Jangan bersedih. Doktor saya punya gastrosurgeon bagi tahu, mana-mana pesakit yang ada masalah perut, biasanya kena makan ubat perut sampai mati. Doktor perut cakap kat saya, lepas tu dia cakap apa? Dia kata, Liana, saya bersyukur sangat ilmu yang telah yang awak bagi, termasuk dengan apa yang kita semua bincang bermusyawarah, saya telah berjaya berhentikan ubat kepada ramai pesakit saya. Masya Allah. Jadi sebelum nak faham gastritis, saya suka bertanya dulu, faham ke perut kita sebesar mana? Dia cakap, makcik sakit perut, pedih, makan semua tak kena. Macam mana? Makcik salah makan kacang ke? Tanya saya. Saya tanya soalan simple je. Makcik tahu tak perut ni besar mana? Selagi tak faham yang tu, jangan bermimpi akan selesai masalah perut. Saya tanya balik, tahu tak perut ni besar mana? Tahu? Macam cakap tadi yang cakap tahu. Berapa perut kita besar mana? Kecil, okay. How big it is? No. It's not. Perut kita, dia punya besar 1 liter air. Ruang. Tapi Allah ni baik. Dia jadikan perut boleh mengembang 4 kali ganda. Dia dah tahu dah. Dia buat siap-siap dah perut ni boleh mengembang. Nampak tak? Jadi yang tu kita kena faham. Next, kita kena faham pula track perut ini, apa yang dia nak sebenarnya. Kalau nak faham yang tu, berbalik kepada analogi makanan dan haiwan. Ada nampak tak lembu gastritis? Ada nampak tak harimau gout? Harimau kan suka makan daging. Kenapa pula harimau tak kena gout? Allah tak jadikan harimau itu gout. Sebab harimau dia punya badan ada uricase untuk mencairkan lebihan kristal uric acid itu tadi. Manusia ada tapi sikit. It's the thing you don't understand. That's why you kena. Allah tak jadikan harimau gout. Nampak tak dia makan daging saja? Mana dia makan nasi dengan sayur? Sebab tu saya suka guna slide ni. Kalau anda notice, daripada carnivores to human, kalau kita tengok, ini taring tajam.
Ini rata. Kalau yang ni koyak telan. Ini apa? Koyak telan. Pandai sebut. Kunyah. Ini semua kunyah. Jangan tu tengok yang ni. Yang ni kalau boleh sebenarnya saya nak tutup bahagian ni. Tengok yang 4 orang ni je cukup. 4 orang ni je cukup tengok. Apa yang dia orang buat ni. Yang ni tak perlu fiber. Dia tak sembelit. Ada yang ni sembelit. Baling oren kat dia sepiji. Mana dia sembelit? No. Because why? Sebab Allah jadikan perut dia licin dan pendek. Ni, licin. Usus dia. Tetapi manusia dia macam ni. Berlipat-lipat. You have got to understand ni. Saya buat contoh. Ni. Nampak tak? Ni. Like this. Harimau tak. Like this. Smooth. Ini tak faham lagi. Itu yang cakap petua, kau bagilah petua apa pun dia takkan buat. Dia tak faham benda ni. Betul tak? Now anda mulai faham. Bayangkan, perut boleh sampai timbul polyps. This is polyps. Bayangkan, perut boleh sampai bocor. Baru 2 hari lepas, nanti tengok dalam phone, saya punya gastrosurgeon hantar gambar seketul. Appendix pecah. Besar-besar macam mangga kecil. Ya Allah, bau tak payah cakap lah. Ketulan appendix dia dah pecah. Appendix tu apa? Ramai cakap tertelan biji. No, saya cakap subhanallah, tertelan biji jambu lah, tertelan biji terung lah. Tak. Allah tak buat kejam begitu. Segala biji kau telan lah. Tak ada apa yang menjadikan appendix sebab you berlakunya radang di kawasan itu. Tapi saintis tak boleh mengesahkan lagi hari ini kenapa. Cuma doktor saya cakap apa? Dia kata kebanyakan patient yang kena appendix trend dia sama je. Dia makan benda-benda macam yang ni. Dia duduk kat sini, dia makan macam yang ni. Itulah kena appendix. Baru ni saya nak cakap kes yang saya selalu sedih bila ramai patient-patient ni datang. Seorang ni lagi, dia kena appendicitis. Masuk hospital kerajaan, buat pembedahan. Balik rumah, dia sakit yang amat, perut dia bengkak yang amat. Rupanya doktor tu jahit tak kena, bocor. Inilah yang saya nak cakap. Kenapa saya begitu serius? Sebab apa? Sebab terjadi dekat saya. Tapi saya tak marahlah kat doktor. Saya operate perut, doktor terpotong pundi kencing saya. 2 minggu saya tak boleh guna pundi kencing. Ini nak cakap, risiko terjadinya apabila buat abdomen, open abdomen. Dia boleh terjadi. Satu lagi kes, dia nak buang dia punya dia punya kanser dekat dia punya renal, dia punya buah pinggang, terpotong duodenum. Masya Allah. Buka 3 kali perut dia. Bila terpotong, faham-faham lah saluran ni dah potong, terburai lah, betul lah, dia akan terbocor track. Ini adalah yang saya nak bagi tahu komplikasi yang bakal timbul apabila melibatkan operation. Sebab saya dah terkena. Itu yang saya buat perbandingan luar tapi banyak lagi. InsyaAllah kalau ada masa nanti anda boleh dapatkan recording untuk go line by line. Sebab banyak tadi. Ini saya ambil sikit. Itu tadi perbezaan daripada dalam. Ini perbezaan daripada luar. Kalau anda tengok, harimau nampak kita macam cerita P.Ramlee. Tahu cerita P.Ramlee? Tahu cerita P.Ramlee ke tak? Kenapa diam? Macam tak ada orang je dengan saya. Ke semua tak suka? Suka kena saya dengar suara anda. Okey. Kita tengok semua ni macam cerita P.Ramlee tak sekarang? Mata kita tengok macam cerita P.Ramlee tak sekarang? Warna diorang tengok ni. Harimau tengok kita macam cerita P.Ramlee. Cerita P.Ramlee ada warna ke tak? Ada orang cakap ada. Cerita P.Ramlee ada warna ke tak? Tak. Macam itulah harimau nampak kita.
Tapi kita nampak harimau ni cerita P. Ramlee ke tak? Tak. Ini nak cakap, ini saintis yang bukan Islam buat kajian. Dan kalau tengok ular sawa, saya suka ambil analogi ular sawa. Baru-baru ni saya pergi berguru dengan pakar doktor seorang ni. Dia bercakap tentang bagaimana treatment kalau orang kena patuk dengan ular berbisa. Saya pun nak berguru terus lah kan. Dia cakap apa? Yang hisap racun keluar, yang ikat, itu semua dongeng dalam cerita. Kau jangan buat. Kan biasa cerita Hindustan kan, kalau kena patuk ular, hisap keluar, ikat. Dia, doktor cakap tolong jangan buat semua benda tu. You akan merempakkan lagi bisa tu. Betul tak? Anda mungkin akan buat kalau anda nampak orang yang terpatuk kan. Jangan, segera tenangkan dia, bawa dia ke hospital. Jangan cuba nak toreh keluar racun tu Tetapi doktor tu, waktu saya pergi berguru, dia tak cakap yang tu. Dia cerita dulu jenis ular. Dia cakap masa kena patuk ular, cepat-cepat tanya orang tu, warna apa ular? Itu yang kena buat. Tengok ular, sepatutnya ambil gambar ular. Sebab ular itulah penentu ubat yang kita nak bagi. Tapi manusia sibuk pergi toreh darah dia keluar. Nampak tak, step dah tak kena. Sama juga, yang ni saya pun berguru. Rupanya doktor tu cakap kat saya, dia kata, perasan tak ular sawa, mulut dia kecil tapi dia boleh telan lembu. Betul tak? Logiknya kan? Tapi kenapa dia boleh telan? Doktor pun cakap kat saya, agak-agak kenapa dia boleh telan? Tak ada satu pun jawapan yang tepat. Subhanallah. Belit, tak baca bismillah. No. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ular sawa ini rahang bawah boleh terpisah dari rahang atas. Begini. Manusia tak boleh. Kita macam ni. Kita macam ni, tak boleh pisah. Ini tak boleh pisah. Ular dia boleh. Ular dia boleh. That's why jangan bagi oren dekat ular. Dia tak makan tumbuh-tumbuhan. Dia direka untuk makan benda hidup. Jadi saya nak bagi tahu kepada anda semua, lebih 90% kita direka menghampiri binatang yang makan tumbuh-tumbuhan. Jangan cakap sayur. Jangan sebut perkataan sayur. Tumbuhan. Tumbuhan. Bukan sayur. Plant. Plant bukan vegetables. Ini masalah yang berlaku. Bila cakap nasihat, kita nampak sayur. Saya tak nampak sayur, saya nampak plant. Bila cakap plant, banyak benda plant. Tapi kegagalan pertama, bila saya cakap plant, dia pergi makan ubi kentang. Saya tak bagi makan ubi kentang. Terkejut dia dekat situ. Okay, ubi kentang memang saya haram dulu. Nanti kita cerita lagi. Okay, now anda sudah nampak. Malah saya tanya pula doktor kuda. Baru ni saya pergi naik kuda. Dia orang buat kursus memanah sambil berkuda. Saya cakap subhanallah, hebat. Maksudnya Allah jadikan badan kita ni, dia macam satu struktur yang kuat. Otot, mata yang tajam, boleh memanah, boleh naik kuda, boleh mengemudi kuda. You know, it is very strong body kita. Jadi saya pun pergi berguru dengan pakar kuda. Saya tanya dia, saya kata, kuda ni berpeluh tak doktor? Prof, dia prof bahagian binatang. Berpeluh, saya ni tak percaya. Saya kata, saya baca dalam buku ni, dia kata lembu berpeluh, kuda berpeluh. Tapi dia cakap harimau tak. Harimau ni dia berpeluh tapak tangan. Kuda tak, kuda berpeluh macam kita, badan, basah badan. Mula-mula saya tak boleh terima kenyataan itu. Okay, sebab saya tak pernah nampak bahawa kuda ini berpeluh, betul tak?
Jadi saya pun tanya doktor. Doktor cakap dekat saya apa? Jom kita pergi naik kuda. Pergilah naik kuda dengan dia masuk dalam hutan. Sampai tengah jalan, jauh dah ni pergi. Dia pandang belakang, dia cakap dekat saya, kuda seekor seorang di depan, saya belakang. Dia suruh pegang leher kuda engkau. Macam mana? Apa? Basah kuyup. Ada bagi air kat dia? Tak ada. Basah kuyup macam kita berpeluh. Saya pun gosok dia, bagi dia air. Dia pun parking sekejap. Parking tu terus dia ragut rumput. Okay, itu satu. Jadi saya nak cakap, harimau tak. Harimau dia tak berpeluh badan. Dia berpeluh tapak tangan dan lidah. Ataupun gasping. Gasping ni maksudnya macam ni. Dia macam tu harimau. Kuda, saya naik dia jauh, dia tak macam tu. Dia relax je. Dia jelir lidah. Sebab tu nampak anjing yang jelir lidah, dia bukan anjing gila. Tetapi manusia ni pelik. Bila dia dah lari, dia cakap, ustazah, penat sangat ambil barang tadi. Dia jelir lidah kat ustazah. Saya cakap, kenapa yang jelir lidah? Jelir lidah tu sebelah sana. Kita bukan peringkat jelir lidah. Nampak tak? Manusia tak faham. Sebab kita berpeluh melalui kulit. So nampak tak perbezaan Allah jadikan? Untuk apa? Untuk kita berfikir. Kan? Sebab tu harimau mana ada kena stroke? Mana ada harimau tiba-tiba kena appendix? Betul tak? Tak kena. Tapi manusia yang kena segala benda. Ni. Tapi bila saya cakap kenyataan ni, ada hamba Allah kat belakang tak setuju tau. Objection. Menentang. Ya, saya cakap, Tuan, kenapa? Itik saya kena stroke. Ya Tuan, itik Tuan kena stroke. Benar Tuan. Sebab Tuan yang kurung dia dalam reban. Itik dia direka untuk mendapatkan makanan bercangkerang, crustaceans. Ya, makanan macam anak-anak udang or whatever, siput, you know. These are the things yang menguatkan itik punya sistem. Tapi bila kita kurung dia, kita bagi apa? Ya, that's why dia tak cukup nutrisi, dia kena stroke, patah tulang belakang. Jadi yang menjadikan itik tu kena penyakit, kita. Janganlah cakap itik. Dia pun tergamam, dia sekejap diam kat situ. Okey. Jadi seterusnya saya nak menceritakan kepada anda berkenaan bentuk badan. Ini penting. Sebelum nak faham betul, faham dulu yang ni. Sebab bentuk badan ini adalah indikasi yang sangat penting untuk anda tahu keadaan kesihatan kita macam mana. Bentuk badan, bentuk kulit dan bentuk muka. Boleh faham ke? Jadi biasanya saya tengok bentuk badan, saya dah tahu dah dia makan apa. Datang ni nak datang cerita kat saya, makcik ni sakit sekian. Saya tengok makcik atas bawah, saya dah tahu dah makcik makan apa. Makcik tak payah cakap dekat saya dah tahu dah. Because apa yang terjadi kat atas badan kita, Allah SWT ini dia cukup baik. Dia jadikan petunjuk. Ini yang saya nak cerita dekat kita faham petunjuk ini. Petunjuk dia, anda lihat biasanya badan besar dekat atas. Biasanya dia tak gemuk. So biasanya yang besar bahagian atas, kategori ini dia tinggi kortisol dan tinggi insulin. Dan biasanya kategori ini dia tak makan banyak. Dia tak makan banyak, tapi dia besar atas. Dan juga kategori yang besar lengan. Kalau anda tengok biasanya lengan besar, saya dah tahu dah, mesti insulin dia problem. Saya tengok struktur peta badan dan peta muka, saya dah tahu dah apa yang anda makan. To that extent. Tak percaya datang tanya, betul tak? Datang tanya nanti, bagi saya teka apa yang anda makan. Ini saya nak anda tahu, supaya bila anda tahu, anda boleh sembuhkan petanda penyakit. Bukan kata nak kurus sebab nak cantik. No, buat apa nak cantik? Betul tak? Sebab apa kita nak bebas penyakit? Bukan untuk diri kita, supaya kita boleh menjadi manfaat kepada orang lain. Kena niat begitu, insya-Allah akan berjaya. Dan juga mereka yang besar punggung, jangan tengok orang sebelah.
Ini yang saya cerita Elok-elok masa kahwin, saiz pinggul elok-elok 34-35. Lepas dah anak 4, saiz pinggul 46. So dia terpinga-pinga, kenapa terjadinya begini? Biasanya kategori ini saya dah tahu, trend dia high estrogens. Those yang besar pinggul, dia adalah kategori estrogens. Yang besar di bahagian perut, yang besar bahagian lengan, insulin problem. Dan saya tahu apa yang anda buat. So saya boleh teka. Biasanya yang besar pinggul, dia suka ambil benda-benda yang berasaskan minyak, yang berasaskan binatang. And that is why you dapat estrogen problem. Tetapi jangan salah faham, estrogen bukan penyebab pinggul tu besar. Dia adalah indikasi. Sama juga lengan besar. Bukan kata insulin yang buat lengan besar. Satu lagi saya nak bagi tahu, indikasi untuk anda tahu. Oh begitu. So bila anda tahu lah apa nak buat lepas ni. Kita jangan bincang lagi nak betul. Tengok dulu. Sama juga yang kategori dia tak gemuk, tapi dia besar atas daripada pinggang seluar. Dan saya tahu tak payah cek kolesterol. Saya pegang je, kolesterol tak cantik. Dah tahu dah. Tapi pergilah ambil darah. Saat lagi cakap apa pula Tok Momo pula. Tak. It's a petanda. Dan ini bukan saya yang cakap. Ini daripada Dr. Natasha Turner. Pengalaman lebih 30 tahun. Dia merupakan pakar hormon dan pemakanan. Dan buku dia setebal 508 muka surat, tak silap saya. But all in English buku dia. Dia yang cakap. Saya ni tukang sampai saja. Kalau nak panggil dia mungkin kena bayar dia 1 jam mungkin 8,000 sejam, 2 jam 16,000 ceramah. Ni benda yang dia share. Dan juga ni, lelaki yang besar di bahagian dada. Lelaki tak boleh ada buah dada. Tapi hari ini kanak-kanak yang darjah 5, primary 5 pun dah ada breast. Masya Allah. Subhanallah. Yang perempuan buah dada makin besar. Ini yang saya nak cerita. Cukup menggerunkan. Untuk pengetahuan anda semua, estrogen yang tinggi, trend dia adalah juga risiko kanser yang menyelinap. Anda seolah-olah menghantar surat jemputan untuk kanser. Ini yang saya takut. Saya tak risau apa-apa dah. Okay, it's a trend. So hati-hati, balik tengok dada suami. Ini pun sama. Ini perempuan tak nampak, suami je nampak. Saya bagi anda analogi simple. Sebab batch saya bagi tahu ramai yang bercerai. Saya bagi tahu terus terang. Ya, anda nak cakap takdir Allah SWT, jodoh kita setakat ini, boleh anda sebut ayat tu. Tapi saya nak kongsi senario ini untuk anda fikirkan. Bayangkan suami kahwin dengan isteri dia. Elok-elok ketika tu berat badan isteri 49. Dengan elok-elok 49. Elok-elok lengan nampak lengan, peha nampak peha. Okey. Dah masuk tahun ke-10, anak dah 4. Tiba-tiba suami kat tempat kerja tersadung anak tangga, terkena perempuan yang seiras dengan isteri dia 10 tahun lepas itu. Berat 49. Sekarang ni isteri kat rumah dia dah berat 78. Jadi saya nak tanya anda soalan. Agak-agak apa-apa boleh jadi tak? Anda yang jawab bukan saya Saya cuma bertanya. Saya tak cakap apa-apa pun. Saya cuma bertanya. Faham ke tak? Dan pesan dekat anak menantu kita, yang especially perempuan, jangan tanya soalan ini kepada suami. Bang, saya ni gemuk ke tak? Tolong jangan tanya soalan ni. Sebab jawapan daripada suami, mesti dia akan jawab, awak tak gemuk pun, yang okey je badan awak. Sebab orang lelaki ni dia baik, dia bagus. Dia tak suka cari benda masalah. Dia dah tahu dah, kalau dia cakap je, awak ni dah gemuk lah, dia dah tahu dah, dia yang akan merana. Dia dah tahu dah, dia yang akan menanggung segala macam masalah.
Sebab apa? Isteri dia akan melanggar pintu, pergi cari penyelesaian dan keluar makin gemuk atau parah. Last-last yang susah siapa? Suami dia. Baik suami cakap tak gemuk. Jadi daripada awal lagi pesan dekat anak-anak, jangan tanya soalan itu. Settle masalah, saya cakap. Sebab apa? Sebab Allah SWT jadikan lelaki dia dirangsang oleh penglihatan. Ini Allah yang buat. Saintis yang kaji sahkan, saya tukang sampai. Boleh faham? Tak percaya tanya lelaki. Betul ke tak? Lelaki dirangsang oleh mata, betul ke? Okey, saya suka bila puan tanya. Saya suka. Dia kata bukan ke body shape sudah ditentukan daripada awal. Tinggi, pendek, ya. Tetapi punggung besar tak, puan. Kadang-kadang tengok yang besar-besar punggung, cuba puan tanya dia, masa umur 21, macam tu ke saiz punggung dia? No, you have got to understand. Saya pergi bercakap sendiri dengan African ladies. They are not. When saya pergi melihat apa menu mereka, saya sedar, subhanallah, itu yang menjadikan dia begitu. No. African ladies malah badan dia cukup cantik, just like orang asli. Dia adalah origins of the place. Their body is superb. That's why saya cakap, puan kena datang ke Johannesburg, puan kena datang ke Afrika bersama saya. Kita ada satu community African. Saya akan tunjuk puan, this is the ideal African pure lady punya badan. Untuk pengetahuan anda, kadar penyakit di benua Afrika sungguh menakutkan. It's very scary. Okay, now you all begin to know. Saya suka bila puan. Okay, sama juga bila puan sebut ni, saya nak relate terus. Ada orang cakap, kena kencing manis sebab awak punya nenek kena. No, let me share this with you. I love this. You tengok, saintis sekali lagi mengesahkan, black and white dah. It's a black and white. Dia orang buat kajian. Dengar elok-elok. Dia bahagikan kumpulan kepada dua. Satu kumpulan ini dah kencing manis, dah kena dah. Satu kumpulan tak kena. Didapati kumpulan yang kencing manis ni, kita jaga dia punya pemakanan A to Z, dia sembuh kembali normal, langsung tak ada kencing manis. Grup yang okey, tak jaga, didapati kena kencing manis. Itu satu kajian. Kajian kedua yang kami temui, ibu yang dah gemuk. Dia buat dua grup, ibu yang gemuk, dia ambil dua-dua ibu gemuk. Didapati grup ibu gemuk yang jaga makan, anak dia keluar perfect berat dan dia tak GDM. Didapati ibu yang gemuk, dia hasilkan offspring yang gemuk dan dia GDM. GDM maksudnya gestational diabetes mellitus, ataupun kencing manis ketika, we call it GDM. And this is so menakutkan. Kajian buat lagi, ibu-ibu yang GDM didapati dia akan kena diabetes ketika usia dia ke depan lah. At what age? We don't know. Sebab anak-anak muda sekarang pregnant mesti kena buat MOGTT, minum air gula. Tahu tak masa pregnant, we call it MOGTT, you kena minum air gula. It's because you nak dapatkan saringan benda ni. Tapi saya cakap sebab saya kenal dia orang, saya tak buat saringan tu. But it has got to go through. Saya tak buat lah sebab saya have to drink all the. But jangan, you all kena buat Don't simply. The reason saya tak buat is because I know, yelah kita dah tahu lah makanan kita, but kena go through. Okay, just to tell you that. So you dah nampak, kumpulan yang kena diabetes, buat jaga makan, sembuh back to normal. Tak payah kumpulan lah. Belakang anak murid saya sekarang ni ada 40 hari dah berhenti dah ubat. Nak cakap apa? Okay? Jadi sebab itulah saya tak suka istilah yang kita guna, baka. Bila kita kata baka, kita salahkan siapa? Ya, salahkan Allah lagi.
Sedangkan kita yang jahil tak menurut perintah. Kalau anda buka surah Al-Araf, surah Taha, banyak surah Allah sudah menyeru, wahai orang beriman, dah bagi tahu dah jangan makan lebih. Allah murka kalau awak buat lebih. Ada lagi yang makan lebih. Dah kenyang makan lagi. Allah dah menyeru, tapi kita tak buat. Dah tu Allah murka, dia dah cakap. Bila murka keluarlah efek-efek yang dia nak bagi ni. Last-last kita pun baka, sasah dah menyalahkan orang lain. Yes, they will ask. Because why? Because kalau mak kencing manis, mak tu makan ABC, logik tak anak makan EFG? I nak tanya you satu soalan. Mak kena kencing manis umur 60, mak ni makan ABC je daripada hidup. Logik tak anak dia follow trend yang sama? Ya. And that is why profesor daripada UPM baru-baru ni buat tajuk perangkap makanan dalam keluarga. So dengan kata lain, kita anak ni, katalah contoh kita ni doktor pakar pemakanan whatever. Mak ni juga sukalah makan benda yang tak sihat. Jadi kita ni dah duduk serumah, kita terperangkap dalam benda tu. Sebab itulah saya, macam mana sekalipun saya akan berdakwah. Untuk pengetahuan anda, saya kahwin dengan suami saya, dia umur 30 baru kahwin. Dia hidup atas bumi ni, dia tak pernah menyentuh istilah ulam. Kalau dia nampak signboard ada perkataan ulam, walaupun dalam ada kambing golek yang paling sedap di dunia, dia tak akan masuk kedai itu. Sebab dia dididik tidak makan raw vegetables. Saya kahwin dengan dia, kalau nak suruh dia makan sayur segar, rasanya fal cerai. Tetapi ketika itu, saya pula beza. Saya dibesarkan oleh ibu saya, tak pernah satu hidangan tak ada sayur. You see, beza tak? Dia dibesarkan, tak pernah hidangan ada sayur. Sampai usia 30. And when saya kahwin dengan dia, saya dah tahu for sure, kalau saya nak menyuruh dia makan sayur, dia kena file surat cerai. So apa yang saya buat? Saya kreatif. Kita kreatif sikit. Kita sayang kat suami kita kan. Sampai cakap apa? Kahwin hantaran tak ada pun tak apa. Nak cakap sayang peringkat suami ni kan. Ada macam tu tak zaman sekarang? Saya rasa tak ada macam saya. Alhamdulillah 14 tahun dah saya kahwin. Dan waktu itu saya fikir, saya kena buat satu menu yang dia tak tahu menu tu ada sayur dan sedap. Jadi nak buat dalam pinggan, sasah dah dia tahu. Tak apa, kita buat dalam minuman. Dah habis dah saya minum ni. Buat dalam minuman, kita letak ais batu, kita biar wangi sedap, bagi tanda dah lapar dahaga. Agak-agak jadi tak saya punya? Memang jadi. Dan Alhamdulillah hari ini, ya, saya cakap nikmat yang saya dapat ni tak boleh nak cerita kat orang. Kadang saya cerita kat sahabat-sahabat saya kata, yang dah kahwin 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun ni, anda rasa baru kahwin bulan lepas. Agak-agak best tak macam tu? Best lah. Sebab ini, kita emosi, ya, berat badan, tak ada masalah sakit, tenaga, semua ni dia akan bagus. So insya-Allah rumah tangga kita, walaupun kita dah kahwin lama pun, kita rasa macam baru kahwin minggu lepas. Cakap kat suami, nanti balik ni rasa macam baru kahwin minggu lepas, insya-Allah. Okay. So anda mulai nampak istilah baka itu sebenarnya betul, hanya doktor yang tanya, because they want to know for sure what's going on in your house. Betul tak? And apa yang termaktub dalam dia punya kajian lah. Tapi memang betul. Especially yang hisap rokok, it's the same thing. Apa yang anda buat dalam badan, dia akan berlaku sel mutasi. You know, apa yang anda makan, makanan ini dia akan membentuk jin bahan baka. Dia akan membentuk program bahan baka yang baru. It has that ability. Tetapi the good news is that Allah Maha Besar. Dia jadikan bahan baka ini yang dah kena penyakit boleh recover balik dengan pemakanan. Ini semua kuasa Allah SWT. Faham ke? Okay, now you got me.
Okay, bawa bertenang. Jangan sibuk nak salin petua lagi. Saya ulang banyak kali. Saya tahu anda sibuk nak salin petua. Petua je benda basic je saya cakap dah. Pantang je, jaga je. Jangan nak makan sangat benda manis. Back to the same petua. Kalau saya cakap ni anda nak balik sebab dah tahu dah petua. Betul tak? Tapi benda-benda ni tahu ke tak? That's why saya rasa banyak masa kita sepatutnya spend sini ke spend dekat petua? Spend sini. Ini hari ni saya nak cerita. Nak kita kena faham kenapa kita mudah ngantuk, kenapa kita mudah lapar, kenapa kita mudah emosi kalau doktor suruh pantang makan. Rasa nak marah kan? Especially suami kena gaul. Sekali isteri ni sedih, kena buat makanan yang tak ada dah favourite dia. Tak boleh buat dah kacang, tak boleh buat dah daging. Betul tak? Itu yang suami pergi cari isteri baru buat makanan yang dia suka. Sedangkan dia tak tahu isteri ni lah sayang kat dia, nak buat makanan kat dia tak kena penyakit kan. Tapi bawa boleh tenang, sabar.